Salah satu daripada kelompok itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yakni mereka-mereka yang hati mereka tergantung di masjid. Cuma saya suka memberi ingat pada diri saya sendiri, ya, Zul Ramli ni, dan tuan-tuan, kalau datang ke masjid jangan niat solat jemaah. Kalau datang ke masjid atau ke surau, jangan niat solat jemaah. Jangan sempitkan niat kita. Sebab setiap niat akan sampai. Sebab niat adalah qasdu, qasad. Dan setiap qasad akan sampai pada maksud. Kenapa saya nak ingatkan diri saya, jangan hanya niat solat berjamaah. Sebab, kalau kita daripada rumah, ya, melakukan niat solat berjamaah, insya-Allah, kalaulah kata seorang tu, kita ni ada berapa pintu, ya, pintu kanan, pintu kiri saya ni, katalah dia niat solat berjamaah, dia masuk ikut pintu tu, dia ambil di saf belah kanan saya, di ujung sana. Dah habis solat jamaah, buat apa? Boleh balik dah. Sebab tu ada orang kalau niatnya hanya solat berjamaah, bila ada majlis ilmu, rimas dia. Ini bila nak amal ni Syekh, dia kata. Duk ilmu, Allahu Akbar. Ilmu ni lah ibadah yang paling ringan tapi paling besar di sisi Allah. Ibadah lain kita kena bangun, kita kena khusyuk. Dalam majlis ilmu, duduk saja, duduk ni tuan-tuan, kita duduk sama-sama, dah dikira jam-jam dalam majlis ilmu adalah jam-jam ibadah yang sangat disayangi oleh Allah. Ni yang tak apa. Tapi oleh kerana dia niat solat berjamaah saja, apa lagi? Dan apatah lagi, ya, tiba-tiba masuk-masuk nampak pula taik cicak. Dia datang niat nak solat jamaah. Nampak? Dengan sebab taik cicak, kena tok siap kita. Apa punya tok siap, dia kata. Tuan-tuan, Allah bagi taik cicak, Allah takdirkan ada taik cicak, tu tujuannya apa? Untuk orang yang datang meniat untuk imarah masjid. Sebab tu dalam Islam kita disuruh berniat untuk mengimarahkan masjid. Bila kita mengimarahkan masjid, bukan hanya datang untuk solat berjamaah, datang solat dan balik. Saya pernah ceramah di satu masjid besar juga. Masuk je waktu isyak, mari 2-3 orang kamat kat sebelah ni. Tengah duk ceramah ni, Allahu Akbar, duk rimas sungguh lah nak ceramah. Kan dia dah semayang. Kenapa dia kata? Kan kita datang ni masjid tempat solat. Kenapa? Sebab niat di hati tu nak solat berjamaah. Sebab tu ada majlis ilmu kadang tak berkenan. Ada majlis-majlis yang macam ni. Dan kita akan dapat lihat, ya, orang yang kalau hanya niat untuk solat berjamaah, insya-Allah, tengok, ya, dia tak peduli orang sebelahnya. Apatah lagi nun orang hujung sana. Maka masuk, dia tak pernah kenal. Kalaupun 10 tahun, insya-Allah dia tak peduli pun. Apatah lagi bersalam-salaman, apatah lagi berukhuwah. Sedangkan, dan benda ni, kalau tuan-tuan perhati, ya, saya tulis dalam majalah Q&A yang saya katakan tu, majalah yang disebutkan saya sebagai editor tu. Saya tulis satu kisah, saya kata harga sehelai tisu. Sebab kebetulan tahun sudah, saya agak lama sikit di Mekah dan di Madinah. Jadi bila lama tu, saya perasan satu benda. Ya. Bila kita duduk di Masjid Nabawi, mungkin tuan-tuan, alhamdulillah, ya, kita hari ini dapat sama-sama menziarahi Masjid Nabawi. Apa kita dapat rasa? Orang datang, ya, melakukan solat, berdoa sambil menangis, membaca Al-Quran sambil menangis teresak-esak. 10,000 datang, 100,000 datang satu-satu masa. 10,000 atau 100,000 datang pada satu masa. Kemudian semua mereka balik pulang ke tempat mereka masing-masing. Dengan tak pernah tahu pun siapa saudara Islam di sebelah dia. Ya, saya orang jerantut, ya. Orang jerantut kata, try me. Cuba saya. Duduk kat sana, kita akan duduk nafsu-nafsi. Tak pernah peduli orang sebelah, tak pernah peduli saudara kita, tak tahu daripada mana. Maknanya 100,000 datang, 100,000 pergi, yang langsung tak tertambat hati-hati kasih sayang, tak wujud sama sekali. Maknanya kita merebut fadilat. Bahkan kalau kita tengok sampai ke Raudah tu, Masya Allah, ya, ke Raudah. Raudah tu yang Nabi kata, Raudah ni adalah taman daripada taman syurga. Nak masuk dalam Raudah tu oleh kerana nak mendapat fadilatnya, Masya Allah, kadang-kadang bertolak-tolak, bersigung-sigung, bertomai-tomai, berombak-ombak. Ada pakcik merangkak keluar sambil menangis. Dia kata, "Limadha ya Syekh? Ya akhi wallahi, madha hadatha liya ana." Masya Allah, kena pijak dia. Rupanya orang datang nak bagi dapat fadilan dalam Raudah tu, Masya Allah, pijak kepala dia. Dan saya melihat kita berebut-rebut satu tempat yang dikatakan Raudah.
kita toleh kepada makam Nabi yang merupakan penghulu syurga. Raudah tu adalah taman syurga. Hak duduk dalam makam Nabi itu adalah penghulu syurga. Agaknya penghulu syurga suruh umat dia buat macam tu ke? Pijak orang, terajang orang, sigung orang, tumbang orang. Demi kenapa? Nak duduk dalam raudah. Nabi tak suruh. Banyak benda Nabi tak suruh, tapi umat tak buat sebenarnya. Sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, ya. Jadi bila kita nampak sama-sama orang yang datang untuk imarah rumah Allah, nampak tek cicak, alhamdulillah. Ini peluang untuk aku mendapat ganjaran di sisi Allah. Sebab kalau kita masuk buat sembahyang sunat 2 rakaat, siapa dapat manfaat? Saya dapat manfaat. Surau tak dapat manfaat. Kita pasang kipas angin 4 tu, tala kat kita, ya, ambil pula aircon, pump kat kita, ya, bagi kesejukannya pada darjah 16. Ya, biar khusyuk sikit solat. Siapa dapat manfaat? Kita seorang dapat manfaat. Siapa tolong bagi manfaat? Orang lain hak infak. Sedangkan kata Nabi, pernah seorang sahabat datang kepada Nabi sambil bertanya pada Nabi. Ni ya, ini pattern soalan Nabi. Dan saya harap apa yang saya ceritakan ini adalah merupakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai secara langsungnya adalah satu perkara yang membatasi seluruh kegelapan jahiliyah yang ada pada sekitar Nabi pada saat itu. Kata Nabi SAW bila para sahabat ni bertanya, bagaimana aku nak jadi seorang terbaik? Ya, bagaimana aku nak jadi seorang hamba terbaik? Apa jawab Nabi? Engkau boleh memberi banyak kemanfaatan pada orang lain. Itu engkau terbaik. Kalau kita semayang 2 rakaat, siapa dapat manfaat? Kita dapat manfaat, orang lain tak dapat. Tapi ada taik cicak. Kita buang taik cicak tersebut. Berapa ribu orang melangkah masuk, insya-Allah dapat manfaat. Betapa besar pahala. Sebab tu kita bersyukur pada Allah. Tak ada ruang pun kita akan berdengki-dengki, memarah-marah, nak apatah lagi nak mengutuk, nak mengata jiran dan sahabat kita sendiri, ya. Jadi sebab tu semua yang saya kasihan, saya sebut dan saya seru, jom kita datang kerana imarah rumah Allah. Jangan hanya niat solat berjamaah, sebab kalau hanya niat solat berjamaah, memang insya-Allah kita tak peduli, tak bersalam, tak berukhuwah, tak bermesra, dan hanya datang dan pergi tanpa tarbiyah. Jadi di atas rasa imarah inilah sebenarnya adanya majlis ilmu. Sebab sebesar-besar cahaya adalah ilmu. Al-ilmu nur. Dan sebab itulah Nabi disebutkan, ya. Nabi itu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, ya. Itu bukan maknanya, itu makna dari sudut nak memahamkan kepada kita, Nabi itu yang kita bincang pada malam ni, hak kita duduk dalam muzakarah, semuanya adalah daripada cahaya yang paling tinggi, yakni cahaya Nabi Muhammad SAW. Itu maksud dia. Maka sebab itu dikatakan bahawa Nabi SAW adalah anta syamsun, anta badrun. Saya kebetulan balik baru ni di kota, saya pada sambutan Maulidun Nabi pada kali ini, saya kebetulan ke kota Kinabalu. Dan kemudian dipanggillah untuk buat ceramah untuk peringkat itu di masjid, di perarakan masjid Kota Kinabalu tu, di perarakan di Kota Kinabalu, di masjid Kota Kinabalu tu, kerana dia orang nak buat rekod Malaysia Book of Record. Sebab dalam satu masa lebih daripada 15,000 orang berselawat beramai-ramai. Dan saya pun mengucapkan syabas Inspektor Sab kepada semua orang, lebih baik kita berselawat, sebab bila masa lagi kita nak bagi tahu pada orang bukan Islam, ini Nabi kami. Bila lagi masa yang sesuai kita nak maklumkan kepada orang, sebab saya baru ni berforum dengan salah seorang di KLCC, ya. Berforum dengan rakan panel saya adalah Brother Abdul Rahman, seorang bekas padri asal daripada Penang. Dia cerita macam mana dia masuk Islam. Mungkin mengajar kita kenapa ulama dulu suruh kita memperbanyakkan selawat, ya, mengadakan sambutan Maulidun Nabi, Maulidul Rasul, walaupun di zaman salafus soleh tidak wujud asalnya. Tetapi kemudian bila saya dengar kisah yang berlaku kepada Brother Abdul Rahman ini, yang merupakan seorang penuntut daripada Vatican City, seorang yang akan menjadi graduan dan seorang bakal padri besar. Dia balik satu hari di Kuala Lumpur. Dia kata bila balik ke Kuala Lumpur, dia tengok ramai orang berhimpun dengan pakaian yang cantik-cantik,
Membayangkan wajah yang gembira, dia kata. Ni cerita ni saya kira mungkin kalau ikut ceritanya berlaku tahun awal 90-an atau lewat 80-an. Wallahualam. Saya lupa nak mengingat tarikh sebenar. Dan dia kata ramai membawa sepanduk pada ketika itu dengan pakaian yang cantik-cantik dan kemudian mereka sing a song. Macam nyanyi-nyanyi, dia kata. Tetapi dia kata dia pergi kat tengah-tengah orang ramai, orang berarak tersebut, dan dia tanya pada orang sebelah, ni apa ni? Apa ni? Apa jawapan orang sebelah tu? Dia kata, hari ini adalah hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan tu cerita lurus je kat dia. Hari ini adalah Maulidun Nabi ataupun hari kelahiran, keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku semua yang saya kasih lihat. Bila kawan tu sebut hari keputeraan, terus datang dalam zihin, dalam pemikiran dia, dalam benak dia. Tentu Rasulullah ini seorang yang, Muhammad ini, maaf saya gunakan dulu perkataan Muhammad dulu, sebab dia ajuk ketika dia tak Islam lagi. Sebab bagi orang Islam, jangan ajar mulut kita cakap hanya menyebut nama Muhammad. Sangat tidak beradab. Sangat tidak beradab. Ya, main sebut Muhammad lahir tahun sekian, Muhammad berdakwah, kita ikut Muhammad, Allahu Akbar. Ya, dalam keadaan macam tu kita telah tak hormat, sebab zaman Nabi yang memanggil nama Muhammad bimujarradihi, dengan hanya Muhammad, 3 golongan je. Yang pertama, golongan kafir. Orang kafir je panggil Muhammad dengan Muhammad, Rasulullah dengan Muhammad. Yang kedua, munafik di belakang Nabi. Depan Nabi dia panggil Rasulullah, belakang dia panggil Muhammad. Dan kalaupun tidak, yang ketiga, A'rabiyun. A'rab adalah orang Arab Badui. Hak nun duduk jauh-jauh, hak tak berapa tahu sangat tentang adab-adab dan tata susila. Orang Arab Badui ni kalau cerita dalam sejarah, kencing kat mana? Datang ke masjid Nabi, kencing dalam masjid. Tara tu dia punya Arab Badui ni. Ini tara ni yang panggil Nabi dengan Muhammad. Selain daripada itu, kalau kita nak kata yang paling layak memanggil Nabi dengan nama saja, mungkin Pak Mentua Nabi. Yalah, Pak Mentua kita kan, takkan panggil Ustaz. Biar betul Pak, kan? Yalah orang lain panggil Ustaz, ya. Tak payahlah Pak Mentua kita panggil kita Ustaz pula. Masya Allah, layak panggil nama kita lah Pak Mentua kita. Pak Mentua Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Quraisy At-Taimi, Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Sayyidina Abu Bakar tak pernah memanggil Nabi, memanggil apatah lagi dengan panggilan Muhammad, tetapi memanggil dengan, kalau kita tengok ya, dia akan kata bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bukan sekadar panggil Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, wahai Rasulullah. Nampak dia punya lapik itu. Sayyidina Umar berkata, ruhi fida'uk, rohku tebusan engkau. Balik tadi, tanya balik ya, saat pergi Mekah, saat pergi balik ke Kuala Lumpur. Minta maaf tuan-tuan ya, sebab kita dah ada beyond. Astro Beyond boleh forward, boleh rewind. Boleh forward, boleh rewind. Saat-saat pergi Mekah, saat-saat pergi Kuala Lumpur. Kawan yang pening, ni mana satu ni, Mekah ke Kuala Lumpur? Sekarang Kuala Lumpur. Ketika itu, dia kata apa? Dia datang dalam benaknya, Rasulullah ini, Muhammad ini, saya terpaksa guna perkataan dia, ya, sebab dia belum Islam pada ketika itu, adalah seorang yang sangat istimewa. Apa dia buat? Sebelum balik Penang, dia beli banyak buku-buku. Asalkan ada tulisan Muhammad. Dia beli, bahkan dia bawa sampai ke Vatican. Dia belajar di sana, tetapi pada malam hari dia baca buku tentang Rasulullah. Kemudian, saya tak ingat, tak silap saya 6 bulan kemudian, dia packing barang dia, minta balik ke Malaysia untuk pulang. Bukan datang nak menziarahi ataupun ataupun cuti, tetapi pulang for goods. Pulang terus. Dia terus sampai ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, jumpa seorang ustaz, dan kemudian menuturkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah